kiri tu bukan jalan untuk Saleh. Belum masanya lagi kamu lalui jalan ni. Sementara kamu perlu ambil jalan kanan. Inilah laluan kamu. Dia cakap pada Saleh. Jadi Saleh ni macam orang kata ketakutan. Ya Allah, ada ke peluang untuk aku lagi? Ya Allah, ada ke masa untuk aku lagi? Jadi Saleh dah merasakan seolah-olah dia mati tau. Tapi hakikat Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih korang kerana sentiasa memberi sokongan kepada akak. Hari ni akak nak share satu lagi kisah yang dikongsikan oleh salah seorang subscriber akak untuk korang. Okey. Kisah ni mengenai pengalaman seseorang semasa beliau berada di dalam keadaan koma. Tapi sebelum tu korang, kalau korang ada kisah-kisah untuk dikongsi dengan akak, korang boleh DM akak di email dan IG akak. InsyaAllah akak akan cuba sampaikan sebaik mungkin. Jadi, kalau korang nak tahu apa yang akak cuba sampaikan, korang kena stay tune dengan akak. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Kejadian ni telah dikongsi oleh seorang Pak Gad yang bekerja di tempat kerja subscriber ni. Dan kejadian ni berlaku pada awal 90-an, di mana Pak Cik yang berkongsi kisah ni pada ketika itu berusia 30 tahun. Jadi Pak Cik tu masa tu dia bekerja sebagai seorang kelendan lori di satu syarikat yang terletak di Kuala Lumpur. Okey, akak bagi gambaran macam mana pekerjaan beliau, okey? Okey, beliau bekerja sebagai kelendan lori ni, maksudnya tugas beliau ni ambil file, ambil pen, beliau akan pergi ke satu kilang di mana beliau akan catat ataupun beliau akan rekod barang-barangnya yang akan dimuatkan ke dalam lori, dan kemudian barang-barang tersebut beliau akan hantar bersama dengan pemandu lori ke satu destinasi barang tersebut selamat sampai ke tempat yang dituju. Okey, itu tugas kerja beliau setiap hari, rutin beliau macam tu lah. Jadi nak dijadikan cerita, beliau bukan sahaja menghantar barang-barang tersebut, barang-barang dari kilang tersebut di kawasan berdekatan sahaja, malah beliau akan hantar ke negeri-negeri lain seperti Johor, Terengganu, Pahang dan sebagainya. Itu memang bidang kerja beliau. Jadinya nak dijadikan cerita, beliau pada ketika itu baru sahaja mendirikan rumah tangga dan masih belum memiliki anak. Okey. Jadinya beliau ni akak bagi gambaran macam mana karakter beliau yang dimaksudkan ini ialah Saleh. Okey. Saleh ni dia seorang suami yang penyayang, dia seorang suami yang sangat bertanggungjawab, dan Saleh ni juga merupakan seorang pekerja yang jujur, amanah, yang disenangi sekeliling. Dalam adik-beradik dia juga, dia merupakan ahli keluarga yang orang kata tak ada orang kata nak bermusuh dengan dia, tak ada. Maknanya sifat dia, sikap dia sangat baik di sekeliling dia. Tapi itulah ada kekurangan dia yang dia kongsikan supaya kita, akak dan semua, jadikan iktibar untuk diri kita dan semua. Tahu tak? Maknanya dia ambil peluang ni untuk dia bagi tahu kita akan pedoman daripada kisah sebenar dia.
Okey, apa kisah sebenar dia? Nak dijadikan cerita, pada suatu pagi sebelum Saleh ni pergi kerja, dia bangun macam biasa, sarapan macam biasa, bercakap dengan isteri dia macam biasa. Cuma yang luar biasa, bila isteri dia perasan tau, wajah Saleh berubah menjadi wajah yang penuh dengan kerisauan. Dia risau, dia termenung sana, dia termenung sini. Bila isteri dia sapa dia, contohnya macam ni, abang, saya dah sedia sarapan, jemputlah makan, lebih kurang macam tu. Saleh macam seolah-olah tak mendengar tau, tak alert pada sapaan isteri dia. Jadi pelik. Biasanya dia seorang ceria, bila pagi dia akan menceriakan waktu pagi dia dengan isteri dia. Maklumlah, pengantin baru kan. Tapi kali ni tak. Kali ni dia rasa macam diri dia akan melalui sesuatu yang buruk tau. Dia rasa berdebar, dia rasa macam tak senang duduk, dia rasa yang sentiasa rasa macam orang kata duduk macam tu kan. Lalu isteri dia menegur dia. Isteri dia bertanya pada dia, kenapa raut wajah abang hari ni berbeza? Jadi Saleh ni pun, dia pun meluahkan perasaan dia. Jadi isteri dia ni cakap, mungkin tu perasaan abang je, jangan berfikir sangat. Abang nak pergi kerja, jangan buat saya risau boleh? Macam tu. Jadi Saleh ni rasa bersalah tau dengan isteri dia. Jadi dia pun cuba untuk happy, tapi tak boleh tau. Sehinggalah isteri dia bagi tahu pada dia yang Saleh ni bakal menimang cahaya mata pertama. Jadi masa tu perubahan muka Saleh, reaksi Saleh ni berubah 100%. Saleh mula menunjukkan karakter gembira yang teramat sangat. Dia memeluk isteri dia, dia mencium isteri dia dan mengucapkan terima kasih tau. Sebab tak tahulah kenapa dia excited sangat, tak sabar nak tunggu kehadiran orang baru dalam hidup dia tau. Jadi dalam happy apa semua, dia lupa untuk bersyukur. Maksudnya dia lupa bahawasanya semua ni adalah datangnya daripada Allah. Dia lupa untuk mengucapkan syukur alhamdulillah tu kepada Allah. Jadi dia dengan kegembiraan dia bersiul menunjukkan respon dia terlampau happy pada isteri dia. Sampailah bila isteri nak hantar dia ke luar pintu rumah, dia masih lagi bersiul-siul, seronok semua kan. Jadi isteri dia tak adalah nak menegur situasi tu kan. Maknanya dia teruskan perjalanan dia. Bila dia naik kenderaan, dia masih lagi memandang isteri dia sambil berkata, sayang, hari ni tak payahlah masak, abang balik nanti kita makan kat luar. Hari ni abang belanja special untuk sayang. Sayang jangan buat kerja berat tau. Dengar cakap abang. Dia punya seronok sampai dia menyapa isteri dia sampai dia naik kenderaan nak bergerak pun, dia masih buka tingkap kenderaan, dia lambai tangan pada isteri dia masih tak merasakan. Itu adalah situasi yang pelik untuk suami dia tau. Jadi dia terus lambaian yang panjang. Korang bayangkan, dia tak pernah dan tak buatlah tabiat macam tu. Jadi dalam dia lambai, jangan lupa sayang, tunggu abang balik, bye sayang, jangan lupa sayang, macam tu. Jadi pandangan dia orang pun berhentilah, masing-masing pergi menuju haluan masing-masing lah. Maknanya dia meneruskan perjalanan ke tempat kerja, sementara isteri dia pun masuk dalam rumah. Jadi dia meneruskan perjalanan dia menuju ke tempat kerja dia. Jadinya dalam perjalanan dia nak ke tempat kerja, dia bersiul lagi seronok, happy. Sementara di mulut dia menyanyikan lagu mengikut pada rentak dalam radio dalam keadaan gembira. Masa tu dia buka tingkap kereta dengan tangan di sebelah, macam happy, ambil angin apa semua. Dia terlupa korang bahawasanya di saat ni lah saat kita mengucapkan syukur alhamdulillah tu tak. Jadinya sepanjang perjalanan dia, alhamdulillah keadaan dia selamat. Dia selamat sampai ke kilang tu. Dan dia pun macam biasalah rutin dia, ambil file dekat syarikat dia dulu sebelum pergi ke kilang tu. Dia masukkan barang dalam lori. Lepas tu dia pun memulakan perjalanan untuk menghantar barang pada hari tersebut ke Selangor sahaja. Tapi nak dijadikan cerita korang, dia telah diuji dengan satu ujian yang sangat besar. Kenapa Kak cakap macam tu? Sebab masa dia dengan pemandu lori ni nak menuju ke destinasi dia tu, mereka berbual dengan rancak sekali. Dia bagi tahulah yang dia ni bakal jadi ayah, nenek-nenek ni kawan baik dia tau, pemandu lori ni tau.
Jadi dia pun meneruskan bersiul. Jadi tabiat pada diri dia untuk bersiul, dan dia mengatakan yang dia happy, dia seronok apa semua-semua dengan kawan dia. Jadi dia teruskan perjalanan sehinggalah malang tidak berbau untuk pemandu lori dan juga Saleh tu sendiri. Apa yang berlaku? Satu kemalangan telah berlaku di mana lori tersebut cuba mengelak dengan satu bas sehingga menyebabkan lori tersebut melanggar 3 biji kenderaan di hadapan. Macam tu. Jadinya masa tu juga lori tu tersebut terbabas sehingga merempuh satu pokok yang sangat besar. Masa tu jugalah pemandu lori tu telah menghembuskan nafas yang terakhir, sementara Saleh mengalami cedera parah dan dimasukkan ke hospital Kuala Lumpur HKL masa tu. Jadi keadaan Saleh pada ketika itu sangat parah dan dia dimasukkan ke dalam ICU di HKL tersebut. Okey, semasa di ICU, pihak hospital telah buat panggilan kepada isteri Saleh ni dan ibu bapa Saleh. Maka ibu bapa dia pun datanglah ke hospital bersama dengan isteri dia, dan mereka pun bersetuju untuk menempatkan Saleh ni kekal di hospital HKL. Lebih kurang anggaran sebulan, hampir sebulan, Saleh berada di hospital Kuala Lumpur di ward ICU, sehinggalah kedua ibu bapa Saleh ni membuat permohonan untuk agar Saleh ditukarkan, dipindahkan ke hospital Al-Usta. Sebab apa korang? Sebab Saleh ni dia berasal daripada Al-Usta Kedah dan ibu bapa dia memang menetap di Al-Usta Kedah, sementara isteri dia memang orang Selangor. Jadinya masa keadaan tu isteri dia dalam keadaan alahan mengandung. Jadinya kesihatan isteri dia sendiri telah memaksa isteri dia untuk merelakan suami dia dibawa ke hospital Al-Usta, sebab isteri dia takkan mampu untuk menunggu dekat hospital dalam keadaan alahan teruk mengandung. Jadinya nak tak nak, pusing-pusing, mohon, doktor pun bersetuju memberi kebenaran yang Saleh ni akan dipindahkan ke hospital Al-Usta. Jadinya pihak hospital telah menyediakan ambulans khas untuk hantar Saleh ni ke hospital Al-Usta. Bila dah dipindahkan ke hospital Al-Usta, maka segala urusannya dibawa ke hospital Al-Usta. Jadi dikatakan jugalah kan, Saleh ni berada di hospital Al-Usta hampir 2 bulan masih dalam keadaan koma. Maknanya agak lama tau dia mengalami koma. Macam yang akak cakap, dia mengalami koma lebih kurang 3 bulan. Macam tu. Jadinya semasa berada di hospital Al-Usta, berlakulah sesuatu yang dikatakan oleh pencerita ni, mana pemilik cerita ni yang melalui cerita ni, satu fasa yang sangat mengerikan bagi beliau. Apa yang akak maksud mengerikan? Korang kena sabar dan kena tunggu. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Pada suatu hari, semasa dia tengah orang kata tak sedarkan diri di ward ICU, dia telah merasakan, dia ni Saleh ni telah merasakan seolah-olah dia sedang terbang, melayang-layang di tiup angin, telah terbang ke satu tempat, dan kemudian badan dia yang lemah longlai telah terjatuh ke satu kawasan yang dikatakan seperti keadaannya padang pasir yang sangat luas orang. Sangat sayup bila dia tengok keadaan padang pasir tu, cuma ada kepanasan padang pasir-pasir tu tau. Maksud ternampak kepanasan pasir, sementara keadaan dia sangat dahaga, sangat letih, sangat dahaga dalam keadaan tu tau. Jadi dia pun cuba untuk berdiri, cuba untuk berjalan dalam keadaan yang lemah. Jadi dia cuba untuk meminta tolong dengan sekeliling, sementara apa yang dilihat sekeliling tak ada orang langsung, kosong aja. Jadi perasaan dia jadi kebingungan. Akak suka guna perkataan kebingungan. Dia kebingungan memandang sekeliling dan dia menerus menapakkan kaki dia, tak tahu ke mana nak dituju. Dia menapakkan kaki dia, berjalan sehinggalah dia menemui seorang lelaki berpakaian serba putih, di mana lelaki itu memakai serban, dan juga dikatakan lelaki itu memiliki yang kata janggut, janggut
yang bersih, putih, yang wajah ni tak jelas tau, tapi sekilas pandang Saleh merasakan sangat-sangat orang kata menyenangkan hati dia semasa tu. Lelaki ni adalah satu-satunya harapan dia untuk mengetahui dekat mana dia berada. Jadi lelaki tu tak mengeluarkan kata-kata yang banyak pun. Lelaki cuma minta agar Saleh ikut aku. Jadi Saleh pun nak atau tak, itu sahaja yang dinampak kat situ. Jadi dia pun ikut lelaki tu. Dia berjalan ikut lelaki tu. Alangkah terkejutnya dia bila dia melihat satu sudut yang dia melihat wajah dia sendiri korang. Maksudnya macam ni, seolah-olah dia tu sedang melihat cerminan diri dia. Maknanya dia melihat diri dia sendiri masa tu sedang diseret besi yang panas. Macam mana akak cakap besi yang panas? Sebab yang ditulis kat situ, besi tu kelihatan macam berasap tau. Besi tersebut tu rantai besi yang mengikat pada kaki Saleh. Sementara Saleh diseret berjalan, dipaksa berjalan dengan rantai besi tu. Jadi Saleh tadi ni memerhati diri dia macam tu. Dia rasa terkejut dan dia rasa tempat apa ni? Kawasan apa ni? Dia lagi ketakutan. Takut dan terus takut. Bila dia berjalan, terhenti dia di satu tempat. Dia melihat di mana mata dia dicongkil tau. Biji mata dua dia ni dicongkil dengan sangat sakit, kesakitan. Dia menjerit maknanya dia tu yang digambarkan tu menjerit, sakit, tolong, sakit. Jadi Saleh yang kat luar ni, yang melihat ni, buat respon perit macam bingung lagi, macam terkejut lagi apa semua. Jadi mata yang dikorek tu dibuang dalam satu bekas yang di mana bekas tu berisi air yang menggelegak, tahu tak? Bila dicampak ke situ, Saleh terus diseret tau. Terus diseret, sementara Saleh yang berjalan ni terhenti kaki dia macam masih kebingungan di mana dia berada sekarang. Sementara lelaki yang berjubah tersebut tak memandang pun pada Saleh, meneruskan perjalanan. Jadi Saleh ni pun dia pun ikut lelaki tersebut lagi sehingga seterusnya dia tengok tau di mana diri dia yang sebelah lagi ni sedang disiksa dengan pelbagai siksaan bersama-sama dengan orang-orang di sekeliling dia tau. Disiksa dengan keadaan yang mengerikan, yang menakutkan, yang menyakitkan korang. Jadi Saleh pun terduduk sehingga dia terduduk tau. Bila dia terduduk dekat situ, jadi dia seolah-olah macam dah tak kuat nak melihat kesakitan tu. Sampailah lelaki yang berjubah tadi masih tak, orang kata, bagi respon pada dia, masih meneruskan perjalanan. Dan nak atau tak, Saleh dalam keadaan yang merangkak, orang katakan merangkak, dah terlalu lemah, teruskan juga berjalan. Dia cuba berdiri, cuba berjalan mengikut pada lelaki tersebut. Sementara mata dia masih memerhati pada diri dia yang diseret dengan rantai besi yang panas tu. Hinggalah sampai satu sudut, satu poin tu, dia melihat diri dia telah orang kata apa, kepala dia telah dihempas dengan satu batu yang sangat berat sehingga kepala dia pecah masa tu depan mata dia. Dan dia melihat diri dia menjerit, sakitnya, tolong, sakit, tolong hentikan. Dia masa tu minta tolong kepada lelaki berjubah tu, tolonglah saya, tolonglah, hentikanlah semua ni, tolonglah saya tak sanggup nak tengok, tolong saya. Sementara lelaki tu tak berpaling pun ke arah Saleh yang berada di belakang dia. Lelaki tu cuma berhenti, orang kata berhenti sementara. Dan Saleh melihat bagaimana beliau orang kata tarik dengan rantai besi tu yang sangat menyiksakan, sehingga dia merasakan yang dia dah tak kuat untuk lihat semua tu. Jadi lelaki tu meneruskan lagi perjalanan sementara Saleh meraung, menangis, merayu, hentikan, tolong, hentikan, aku dah tak sanggup, sakit. Seolah-olah Saleh merasai kesakitan di sebalik gambaran yang dia lihat. Jadi Saleh dengan air mata yang penuh, air mata yang tak tahu macam mana melimpah-limpah air matanya, terpaksa mengikut lelaki tu teruskan perjalanan. Sehingga satu sudut tu Saleh yang diseret, dia melihat diri dia diseret dengan besi panas tu lagi. Dia telah sampai ke satu, orang kata satu gaung tau. Satu gaung tu, di mana gaung tu dia nampak ramai orang yang pergi ke gaung tu macam tak ada perasaan. Bukan terjun, pergi
pergi jatuh. Dia macam orang tu macam jalan tanpa perasaan, terus jatuh macam tu. Jadi sementara dia nak sampai ke gaung tu, dia merayu kepada lelaki berjubah ni supaya hentikan, tolong hentikan. Kau jangan terjun. Dia memandang ke arah diri dia tu. Kau jangan terjun. Saleh, kau jangan terjun, Saleh. Kau jangan terjun. Lebih kurang macam tu. Jadi tak boleh gaung kat depan. Please, tolong, jangan terjun. Jadi bila dia berkata-kata macam tu, diri dia tu tak berpaling, tak mendengar apa-apa, tak berpaling. Diri dia turut, bukan terjun, turut jatuh ke dalam gaung tersebut. Dan masa tu apa yang keluar pada mulut Saleh? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa aku. Masa tu barulah Saleh menyebut nama Allah yang mencipta dia. Barulah Saleh mengeluarkan kalimah Allah yang sebelum ni sangat sukar untuk dikeluarkan tau. Bila situasi berlaku pada diri dia, dia tidak, orang kata, mengutamakan Allah. Dan kali pada masa tu, dia memang betul melutut di belakang lelaki yang berjubah tu dengan tangisan. Ya Allah, kau ampunkanlah dosa aku. Kau maafkanlah perbuatan aku. Aku banyak dosa, aku banyak kesalahan. Kau bayang, akak terpaksa menahan air mata. Sebab kita insan yang kerdil, kita manusia yang tak pernah lari dari membuat dosa dan kesalahan. Dan korang, sementara kita hidup, ambillah peluang ni untuk bertaubat. Tak salah pun kalau dalam satu hari kita memohon ampun dengan Allah. Jadi akak sambung lagi cerita ni. Jadi lelaki ni tidak berpaling kepada Saleh ni. Dia meneruskan perjalanan sementara Saleh meraung-raung, menangis dengan tangisan. Jadi Saleh ni berdiri dalam keadaan longlai, sehinggalah Saleh ni sampai ke satu sudut tau. Satu sudut di mana ada dua cabang jalan. Lelaki tersebut berkata pada Saleh, itu bukan jalan kamu. Maksudnya jalan di sebelah kiri tu bukan jalan untuk Saleh. Belum masanya lagi kamu lalui jalan ni. Sementara kamu perlu ambil jalan kanan. Inilah laluan kamu. Dia cakap pada Saleh. Jadi Saleh ni macam orang kata ketakutan. Ya Allah, ada ke peluang untuk aku lagi? Ya Allah, ada ke masa untuk aku lagi? Jadi Saleh dah merasakan seolah-olah dia mati tau. Tapi hakikatnya dia sedang koma. Jadi bila diberi peluang macam tu, Saleh dah tak fikir panjang. Dia ambil jalan di sebelah kanan. Lelaki yang berjubah putih ni, sebelum Saleh nak meneruskan perjalanan untuk laluan jalan kanan ni, dia sempat memesan tau pada Saleh. Dia pesan pada Saleh, dia kata, gunakanlah waktu yang ada di dunia ni untuk solat sebaik mungkin. Dan gunakanlah waktu di dunia ni untuk berpuasa seperti mana yang disuruh. Dan gunakanlah juga waktu yang sebaiknya di dunia ni untuk sentiasa bersedekah. Percayalah, perkara-perkara ini akan membantu awak suatu saat nanti. Jadi bila dalam Saleh mendengar macam tu kan, jadi dalam keadaan Saleh mendengar macam tu, dia masuk juga dalam hati dia, terfikir, mana lekat dalam hati dia apa yang disampaikan tu. Jadi dia meneruskan perjalanan mengambil jalan kanan yang disuruh tersebut. Sementara nak berjalan, dia merasakan macam dia dilempar ke atas satu batu yang sangat besar. Maknanya dilempar daripada tempat tinggi, jatuh di atas batu sangat besar yang sangat menyakitkan. Sangat-sangat menyakitkan sehingga membuatkan kaki dia macam menyentuh sesuatu yang sangat tajam tau. Masa tu dia menjerit, tolong aku, Allahu Akbar, ampunkan aku, tolong. Dia menjerit. Sementara dia menjerit, terlihat doktor dan juga nurse-nurse berkejaran ke tempat beliau, ke katil Saleh pada masa tu. Jadi apa yang berlaku sebenarnya itu adalah fasa di mana Saleh mula menunjukkan respon, dia dah mula sedar secara perlahan-lahan korang. Okey. Jadi bila Saleh dah sedar, dia masih lagi orang kata merasakan diri dia tu sama ada dia ni dah mati atau tak, lebih kurang macam tu lah. Maksudnya dia kebingungan, dia tak merasakan apa-apa, dia pelik-pelik, dia macam tak tahu nak cakap macam mana, lebih kurang macam tu. Jadi Saleh ni cuba membuka mata di bawah satu sinaran cahaya lampu tau. Dia cuba buka mata, dia tengok sekeliling. Bila dia tengok sekeliling,
dia nampak bayang-bayang, orang kata doktor yang cuba mengkelebek mata dia masa tu. Doktor cuba kelebek mata dia, sementara nurse cuba pegang tangan dia, dan dia nampak apa yang mereka buat dalam keadaan separa sedar. Jadi Saleh pun selepas tu dia tertidur. Dia tertidur yang mana masa tu kesan dari ubat-ubat tidur dia, maksudnya ubat untuk dia tidur tu dah pun dikurangkan. Jadinya daya ingatan dia masih lagi, orang kata, kuat. Lemah tak untuk mengingati diri dia, siapa diri dia sebenar, untuk dia sedar 100%. Okey. Jadinya lebih kurang seminggu Saleh berada dalam keadaan meracau yang menyebut-jemput nama Allah. Dan lebih kurang masa tu jugalah Saleh mula merasakan diri dia memang dah betul-betul tersedar daripada koma tersebut. Bila dia dah tersedar daripada koma tersebut, dia menunjukkan respon yang agak positif. Dari masa ke masa barulah nurse menceritakan bahawasanya pengalaman Saleh melalui ICU tu, Saleh ni telah pun melalui satu pembedahan, bukan satulah, mungkin banyak pembedahan, di mana satu tiub telah dimasukkan ke leher Saleh. Maknanya leher dia terpaksa ditebuk untuk memasukkan satu tiub, sementara tulang belakang dia patah, dan juga kaki dia dikatakan mengalami kecederaan parah, dan juga dia dikatakan terpaksa melalui pembedahan untuk membelah kepala dia untuk mengeluarkan darah beku. Mungkinlah apa yang dilalui tu sebelum ni mungkinlah ada juga, orang kata, sikit sebanyak dengan kesakitan yang sedang dilalui semasa dia proses tersebut. Lebih kurang macam itulah. Jadinya Saleh ni sejak pada tu Saleh ni sentiasa menyebut nama Allah, sentiasa berzikir. Orang kata apa yang dia mampu lah, apa yang dia mampu, apa yang dia sedar masa tu, disebut nama-nama Allah. Alhamdulillah, dari masa ke semasa keadaan dia bertambah berangsur pulih. Jadi bila berangsur pulih ni, Saleh akan dipindahkan ke ward separa sedar, di mana di ward tersebut masih lagi dikelilingi dengan mangsa-mangsa. Bukan mangsa lah, maksudnya orang yang mengalami kemalangan. Dikatakan ward tersebut memang khas untuk orang yang kemalangan. Jadi ward separa sedar untuk kemalangan, macam itulah. Okey, akak bagi gambaran keadaan di ward separa sedar. Kalau korang dengar ward separa sedar, korang mesti dah dapat imaginekan macam mana tau. Maksud dia, pesakit di ward separa sedar ni, dia dalam keadaan yang sedar tak sedar, mamai tak mamai, macam itulah lebih kurang. Maksudnya dia masih dalam keadaan keletihan. Maknanya dia dia memang akan mengalami mengantuk, dia akan mengalami keletihan selepas dia melalui fasa daripada ICU, maknanya daripada situasi dia koma sebelum ni. Jadi keadaan badan dia yang letih apa semua, mungkin kadang-kadang kalau orang cakap kan, mungkin dia akan mengalami halusinasi. Tapi untuk Saleh ni, dia bagi tahu, dia bercerita kepada subscriber ni dengan yakin dia memang tak berhalusinasi. Maksudnya, masa berada di ward separa sedar ni, Saleh telah mengalami pengalaman yang menyeramkan. Jadinya sebelum ni dia melalui pengalaman yang mengerikan untuk dia lalui, tapi sekarang ni dia melalui pengalaman yang menyeramkan, sehingga kalau diberi peluang untuk datang ke hospital tu pun dikatakan dia memang tak nak lah. Macam tu. Apa yang menyeramkan dia lalui? Okey, kejadian tu biasa berlaku di waktu malam. Jadi pada satu malam tu, masa Saleh ni memanglah tengah rehat apa semua kan, Saleh maklumkan lagi, pada waktu tu dia dalam keadaan dia dah agak berangsur pulih. Maksudnya dia dah boleh mengiring sikit ke kanan, mengiring sikit ke kiri, dia boleh mengangkat sikit kepala dia. Jadi dia boleh dah nak tengok keadaan dalam ward tu. Maksudnya pandangan dia bukanlah orang kata tersekat, maksudnya dia bolehlah nak jenguk macam tu kan. Jadi nak dijadikan ceritanya, satu malam selepas maghrib, katanya Saleh ni dia nampak tahu ada satu lembaga perempuan yang tak ada kaki. Lembaga tu berada di satu sudut pintu masuk pertama. Jadi lembaga tu, dia bila dah tak ada kaki, dia mestilah nak mengheret, menyesut, lebih kurang macam tu, untuk pergi ke pintu belakang, pintu yang kedua. Jadinya masa dia nak pergi ke pintu tersebut,
Mestilah perempuan tu mengesot perlahan tu melalui depan kaki depan kaki Saleh ni. Dia akan orang kata melintas kawasan Saleh ni. Jadi dia mengesot tu bila sampai betul-betul depan Saleh ni. Jadi lembaga tu berhenti. Korang bayangkanlah, lembaga yang menakutkan, kalau jalan terus kita tak adalah seram sangat, tapi bila jalan terus dia berhenti kat situ, dia menunjukkan wajah dia berpaling kepada Saleh ni dengan keadaan mata dia yang masa tu memang ada keluar darah ni lah. Seolah-olah macam benda tu mengalami kemalangan tu, yang keluar darah dekat mata dia macam nak terjuntai. Lepas tu dengan mulut dia tu macam sengit, dia remuk kan, muka yang remuk. Jadi gambaran perempuan tu, lembaga tu dia seperti muka dia tu yang sangat remuk, yang kemek masuk ke dalam. Dia kurang macam tu lah, Kak faham macam tu lah kan. Jadi lembaga tu bila pandang Saleh, Saleh masa ni alhamdulillah Saleh mula menunjukkan respon yang dia memang sedar bila dia dah mula menyebut nama Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan dia juga boleh dikatakan dah mula boleh baca surah-surah yang ringkas macam 3 kul tau. Maknanya masa tu dia menganggap yang diri dia tu macam halusinasi ke tak, ke macam benda tu macam perasaan dia ke tak. Jadi dia biarkan lembaga tu berlalu. Jadi lembaga tu berlalu pergi. Dia sangkakan yang dia tu memang dah tak akan lalui dah benda mengerikan macam ni. Tapi malangnya nasib dia lagi, bila keesokan harinya juga di waktu maghrib, lepas maghrib juga, masa tu dia cuba untuk tidur tau, dia cuba untuk rehat, untuk tidur, tapi dia tak boleh. Dia dapat rasakan satu situasi di mana badan dia ni, tubuh dia ni rasa meremang, tengkuk rasa meremang, dia rasa tak sedap hati sekali lagi. Jadi masa tu kebetulan ada satu kematian di depan katil dia. Maknanya orang depan katil dia tak dapat selamatkan, meninggal dunia dekat katil tu. Jadi bila seseorang meninggal dunia, di depan mata dia nampak tau misi doktor apa semua berhempas pulas lah, maksudnya bertungkus lumus untuk orang kata apa, bila dah meninggal dia nak cabut wayar apa semua, dia nak keluarkan apa-apa yang ada pada badan dia tu. Jadi masa tu yang dia nampak mayat tu dibungkus dengan kain cadar tu tau, kain cadar putih tu. Nurse tu dia bungkus, dia ikat betul-betul mayat tu. Dia membentuk seperti mana jenazah yang ditutupi dengan kain putih lah, macam orang kata macam abang cong lah, macam tu lah kan. Jadi bila mayat tu dah siap dibalut semua macam tu, nurse tu takkanlah nak tunggu mayat tu sampai diambil apa semua. Nurse pun banyak kerja. Jadi nurse tu tinggalkan mayat tu sementara kat situ. Jadi nurse tu uruskan untuk pengurusan ambil mayat tu kan. Jadinya masa tu kira Saleh ni dia nampak dengan jelas sekali mana mayat tu terduduk. Macam nak cakap, takkanlah mayat tu nak terduduk, nak duduk sendiri, tak pula. Jadi mayat tu dah diikat, takkanlah mayat tu nak pegang, nak duduk, tak. Mayat tu daripada baring terduduk macam tu, macam tu. Jadi bila dah terduduk macam tu, Saleh tu pun terkejut. Bila dia terkejut, Saleh tu pun lagi membacakan apa yang patut dia baca, apa yang dia ingat lah. Sebab dalam keadaan separuh sedar ni, kadang ingat, kadang tak ingat, macam tu lah kan. Jadi dia sebut nama Allah, Allahu Akbar, Subhanallah, Subhanallah, Masya Allah, macam tu lah kan. Jadinya bila dia dah tak tahan tau, tak tahan sebab ni yang pada akak, kalau akak kenangkan memang serang. Sebab akak berada dalam cerita ni, bukan berada dalam situasi cerita ni, maknanya akak kena berada dalam cerita ni untuk memahami cerita ni. Akak rasa memang seram. Sebab apa tau? Masa dia memandang ke arah mayat tu yang duduk tak nampak pun muka kan, tapi mayat tu memalingkan muka dia, menunjukkan muka dia tepat pada Saleh. Alangkah terkejutnya Saleh macam tu. Masa tu tangan dia dah mampu bergerak, dia capai pada pemetik kecemasan tau. Jadi dia pun petik pada pemetik kecemasan. Lepas tu bila misi dengar bunyi kecemasan tu, misi pun bergegas lah ke tempat Saleh ni. Jadi bila sampai kat situ, misi ni pun bertanya Saleh. Dia cakap, saya nampak mayat tu gini-gini gitu-gitu kan. Lepas tu misi dia cakap, mungkin awak ni berhalusinasi. Awak ni sebenarnya ngantuk ni, awak tidur dululah. Dia cakap, awak jangan fikirlah yang bukan-bukan. Ni perasaan awak je ni. Misi tu cuba tenangkan Saleh ni dengan cara macam tu tau.
Jadinya bila orang kata Saleh ni rasakan yang dia macam seolah-olah macam mungkin juga sekali lagi dia rasakan mungkin jugalah dia ni terlampau penat ke apa semua, dia pun baring dan tidur macam biasa. Sehinggalah pada suatu ketika tu di waktu malam juga, tapi kali ni lebih kurang anggaran dia kata lebih kurang pukul 12 ke atas. Masa tu Saleh ni dia nampak sesuatu di satu katil ni Okey, kali ni bukan berdekatan dengan katil dia, berdekatan dengan tingkap pintu wad tersebut. Dekat pintu wad tersebut dia ada satu tingkap tingkap yang duduk betul-betul dekat pesakit yang sedang dirawat ni lah, pesakit baru lah kan. Jadi pesakit tu dia mengalami kehilangan darah yang banyak. Jadi dia memerlukan darah. Jadi masa tu doktor tu bagi masukkan dia darah. Jadi korang faham lah kan, bila doktor masukkan darah, maka adalah pad botol darah kat bahagian penyangkut tu kan. Cuba korang bayangkan. Masa tu Saleh ni dia nampak memang dia nampak jelas sangat. Bukan kelibat je, bukan pandangan yang sekilas pandang je Dia nampak Kak Punti tengah mencuba untuk mengambil darah tu. Cuba korang bayangkan masa tu kakak baca, tangan dia mencakar-cakar pada tingkap tu, menghempuk-hempuk pada tingkap berkali-kali. Dia cuba untuk, orang kata apa, lidah dia tu cuba macam nak menjilat pada dinding tu dengan dalam keadaan orang kata tepi dia ni memang dah ada darah Dia cuba juga nak ambil darah tu sebab pintu tingkap tu, yelah tingkap masa dekat wad separa sedar ni dia bukan macam pintu wad biasa yang terbuka apa semua kan. Jadi benda tu tak boleh nak masuk, Kak Punti tak boleh nak masuk. Jadi Saleh ni sekali lagi dia terkejut dan kali ni dia kata aku yakin aku nampak. Dalam hati dia cakap macam tu. Jadi Saleh ni pun dia orang kata picit sekali lagi pemicit keselamatan tu, dia picit lagi. Jadi nurse ni pun bergegas lagi. Maknanya nurse yang lain pula, takkan nurse yang sama, shift yang lain lah kan. Bergegas pada Saleh ni, kemudian dia bertanya pada Saleh, okey, apa yang menjawab kepada persoalan Saleh ni? Nurse ni dia bukan macam nurse yang sebelum ni. Nurse ni dia melayan pada Saleh. Okey, macam mana akak cakap dia melayan? Jadi Saleh ni cerita dia nampak benda tu sekian dia cerita. Jadi nurse ni pun cakap macam ni, kalau nak tahu dekat wad ni kita orang ni dah biasa sangat dah nampak macam-macam. Kita orang ni kalau nurse shift malam ni memang dah biasa sangat dah disajikan dengan kelibat-kelibat benda-benda macam ni. Kita orang ni kadang-kadang macam dah lali. Awak kena terima benda ni. Maksudnya awak tak boleh lah kalau nampak benda tu asyik nak tekan je. Kami banyak kerja cakap kan. Jadi bila Saleh ni dengar macam ni, maknanya dia tak berhalusinasi lah, memang betul lah. Jadi dia cakap lah pada misi, maknanya saya ni memang betul-betul sedar, sambil menepuk muka dia saya ni memang dah betul-betul sedar. Lah, awak memang dah sedar. Awak ingat awak tak sedar. Sekarang ni awak dah berangsur sihat. Sikit hari lagi awak boleh balik. Dia cakap macam tu. Jadi ni saya nampak benda yang betul. Hospital ni memang terkenal dengan keadaan yang orang kata situasi di mana misi-misi kat sini memang dah kalau yang tak biasa, dia orang akan mengalami ketakutan. Tapi kalau dia biasa macam kami ni, bila nampak sesuatu tu kami akan cepat-cepat pergi kepada kelompok misi yang berada di situ. Jangan berada kesorangan. Jadi Saleh bila dengar macam tu, dia ketakutan dia tu takut lah, tapi dia berasa puas hati lah sebab dia bukan macam buat imajinasi dia kan. Jadi terbuktilah benda tu ada. Sehinggalah Saleh ni diberi kabar gembira bila Saleh dah diberitahu yang bahawa Saleh ni dah sembuh sepenuhnya. Maksudnya kesan daripada kemalangan tu masih belum sembuh sepenuhnya. Jadi Saleh ni boleh buat rutin untuk terapi. Maknanya boleh balik lah kan. Rutin terapi akan diteruskan selepas ni lah kan, tanpa duduk di wad tu. Jadi seronok sangat. Tak terkata nak tidur pada malam last, nak berada di wad tu untuk malam yang terakhir. Korang bayangkanlah, Saleh diuji lagi dengan satu kejadian yang menyeramkan bercampur dengan melucukan. Kenapa akak cakap macam tu? Sebab pada malam tu, malam terakhir dia berada di hospital, dia ternampak satu lembaga berbungkus. Orang kalau akak panggil Abang Chong. Jadi benda tu dia macam nak mengucapkan selamat tinggal dekat Saleh ni. Jadi benda tu dia bergolek di bawah katil depan Cik Saleh ni. Dia golek sana, dia golek sini. Maknanya dia tak ada dah macam toing apa semua macam tu. Dia main ibaratnya macam bergolek Hindustan ke sana ke sini, ke sana seronok dia bergolek. Jadinya
Bila Saleh ni tengok, dia teringat yang dia dah nak balik lantak engkau lah, kau nak buat apa kat aku pun kan. Dia pun teringat misi pun cakap memang benda macam ni memang banyak, memang sering berlaku. Jadi dia buat tak reti. Bila dia buat tak reti, benda Abang Chong tu pergi ke katil dia pula tahu. Dia bergolek katil ujung sana. Bergolek betul-betul di bawah katil, maknanya bergolek di bawah katil, di depan katil Cik Saleh ni. Itulah kelebihan dia sebut nama Allah, dia baca ayat kursi apa semua, dia dah semakin sihat kan. Dia dah semakin sihat apa semua, dia boleh baca apa semua kan. Jadi Abang Chong ni dia macam penat kot. Dia penat nak mengusik agaknya kan. Dia pergi dekat katil Cik Saleh ni. Tahu tak apa yang dia buat? Dia gegarkan katil Cik Saleh ni. Dia gegar macam mana, tak tahulah macam mana cara dia buat. Dia kan berbungkus. Adanya katil ni bergegar. Bila katil bergegar, Saleh ni nak picit pemicit tu dah rasa macam fobia tau. Bila misi dah cakap macam tu kan. Jadi Saleh ni biarkan, tak apa, biarkan, baca apa yang betul, biarkan semua kan. Tapi itulah Abang Chong ni tak puas hati. Penyudahnya tahu dia buat apa. Cik Saleh ni dia dah boleh duduk kan masa tu sebab dia dah sihat. Jadi dia duduk, dia cuba untuk baring. Bila dia cuba untuk baring, rupa-rupanya yang dah baring sebelah dia tu Abang Chong. Dia meraba-raba, memang Abang Chong dah baring sebelah dia. Dia tak nak tengok muka. Dia pula yang terduduk daripada tempat duduk tu. Nak atau tak, dia tetap juga picit pemicit kecemasan tu. Bila dia picit pemicit kecemasan tu, datang semula misi. Macam ni lah misi kata, banyak sangat, kerap sangat awak ni diganggu, saya pindahkan awak sementara dekat dengan kita orang. Macam tu. Jadi malam terakhir dia duduk kat situ tu, Pak Cik Saleh tak adalah angkat barang kan, cuma diri dia dipindahkan dekat dengan katil, dekat dengan misi-misi tu. Alhamdulillah, malam terakhir tu, itulah yang terakhir pengalaman menyeramkan yang dilalui. Jadi bila esoknya dia pun balik ke rumah. Bila balik dekat rumah korang, Saleh ni dia menunjukkan satu perubahan yang sangat besar pada diri dia. Kenapa akak cakap macam tu? Saleh ni asalnya sebelum ni seorang lelaki yang bila dia nak solat, dia solat. Bila dia tak nak solat, malas solat, dia tak solat. Okey, bila bulan Ramadan pula, dia nak puasa, dia puasa. Dia tak nak puasa, dia taklah puasa. Jadi kali ni Saleh ni dia mula konsisten untuk solat. Dia mula konsisten untuk berpuasa. Malah Saleh ni dia jadi seorang yang sangat pemurah. Maknanya dia suka bersedekah. Bukan tu je, dia suka mengimarahkan surau atau masjid tau. Dia sangat seronok bila dia boleh pergi ke masjid. Setiap kali dia pergi ke masjid, dia mesti bawa dekat tangan dia sumbangan. Sikit tak apa, banyak pun tak apa. Apa yang dia ada. Maknanya perubahan tu telah memberi satu kesan yang positif untuk rumah tangga dia, untuk keluarga dia tau. Jadinya ibu bapa dia rasa bersyukur sangat. Sebab apa tau? Di sebalik kejadian kemalangan dia ni memang menyakitkan, tapi Allah telah bagi dia satu hidayah di mana dia berubah menjadi seorang yang sangat-sangat mengutamakan kepada akhirat tau. Maknanya sebelum ni dia suka menyantuni duniawi semata-mata, tapi sekarang ni dia menyantuni duniawi bersama dengan akhirat. Maksudnya dia dah jadi diri dia yang bukan macam dia yang sebelum ni. Seperti mana yang akak cakap kan, subscriber ni dia share kisah ni daripada Pak Gad tempat dia kerja. Jadi Pak Cik Saleh ni sekarang masih bekerja sebagai Pak Gad, dan dia merasa sangat bahagia dengan pendapatan dia yang tak adalah besar mana, tapi dia bersyukur sebab satu perubahan yang dia sendiri tak sangka daripada diri dia yang sebelum ni. Dia dah jadi lebih baik. Sementara tu juga dia juga ada sampaikan kenapa dia orang kata diuji, orang kata diberi gambaran tentang diri dia, cerminan diri dia tadi. Itulah sebab bila Allah jauh dalam hati kita, Allah akan gunakan apa cara sekalipun untuk memberi hidayah pada kita dalam pelbagai bentuk. Dan mungkin ini adalah orang kata bentuk hidayah yang Pak Cik Saleh terima. Dan Pak Cik Saleh bersyukur, walaupun hakikatnya korang keadaan kaki Pak Cik Saleh tak lagi sesempurna dulu, walaupun keadaan Pak Cik Saleh dah tak sekuat dulu, tapi itulah pengalaman ni betul-betul mengajar Pak Cik Saleh untuk menasihati kita semua agar kita semua jangan lupa untuk solat, untuk orang kata solat 5 waktu, untuk berpuasa di bulan Ramadan, yang penting untuk sentiasa bersedekah. Sebab
Semua ni akan jadi bekalan kita untuk kita menghadap ilahi di akhirat kelak. Setakat ni sahaja perkongsian akak pada kali ni. Korang, apa yang baik kita ambil sebagai tauladan, apa yang buruk kita jadikan sempadan. Setiap apa yang berlaku ada hikmahnya korang. Jadi korang, kalau korang ada cerita tu yang menarik, korang jangan lupa macam yang akak share tadi, korang tolonglah share dengan akak. InsyaAllah akak cuba sampaikan dengan baik. Okey, jangan lupa subscribe korang, dan yang dah subscribe tu terima kasih banyak-banyak. Bye. Assalamualaikum.